Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak ucapkan selamat datang kepada murid tahun 5 sesi 2021. Okey, tahniah kerana anda telah berjaya sampai ke tahun 5. Jadi hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan buku teks sains SK KSSR Semakan Semula yang baru baru saja keluar. Kita akan sama-sama bincangkan daripada muka surat yang pertama sehingga muka surat yang ke-7. Okey, jadi saya harap semua boleh dengar dan cuba untuk memahamilah. Kalau ada buku tu boleh semak sekali dengan saya. Okey, kita lihat sebelum itu saya akan kenalkan dengan tajuk yang pertama. Unit pertama kita adalah berkenaan dengan kemahiran saintifik, kemahiran proses sains. Okey, untuk tahun 5 ini kemahiran proses sains adalah berkenaan dengan kesemua kemahiran, 12 kemahiran yang telah kita pelajari sepanjang tahun 1 sehingga tahun 4. Okey, masa tahun 4 itu kita dah habiskan semua kemahiran proses sains. Jadi selepas itu barulah kita akan masukkan dalam penyelesaian masalah. Tapi hari ini kita akan fokus kepada kemahiran proses sains yang digunakan secara menyeluruh dahulu. Okey. Okey, kita lihat sekarang pada muka surat pertama, unit 1, kemahiran saintifik. Dekat dalam muka surat 1 ni dia ada macam-macam, ada satu gambar. Okey, satu gambar berkenaan dengan 4 orang kawan ni, Ana, Melia, Chan dan Ravi, dia sedang main upih. Si Ana dia kata, beratnya, suka nak tarik upih lebih laju. Upih ni nak putus. Dia kata kan. Kemudian yang dua orang lagi, Ravi dengan Chan, kata, cepatlah Chan, kita sedang mendahului. Walaupun sesimpel ini, walaupun semudah ini perbincangan situasi yang sedang dihadapi, tapi ada beberapa kemahiran proses sains yang kita boleh kongsikan. Nampak kat bawah ditanya, nyatakan 2 kemahiran proses sains yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di atas. Cadangkan cara supaya Ana dapat menarik Melia dengan lebih mudah. Daripada perbincangan pada muka surat pertama ni, sebenarnya kita nak beritahu bahawa dalam kehidupan kita ada saja KPS, ada saja kemahiran saintifik, kemahiran proses sains yang kita boleh fikirkan. Contoh kat sini adalah contoh dia kata upih ni hampir putus. Tu maksudnya dia punya ramalan yang upih tu hampir putus. Nampak? Dah ada ramalan kat situ. Sebenarnya banyak lagi lah, pemerhatian pun ada. Okey, bergantung pada situasi. Okey, kita teruskan dengan muka surat yang kedua, kemahiran proses sains. Mari kita lihat cerita murid tahun 5 Zamrud ni. Murid tahun 5 Zamrud ni sebenarnya dalam cerita ni dia nak mereka cipta kapal terbang kertas. Jadi mereka nak membuat satu pertandingan, mereka ciptalah untuk kapal terbang kertas tu. Jadi setiap murid menerima selai kertas berwarna yang diedarkan oleh guru. Ini kisah dia. Tengok nampak Melia dengan Ana. Melia kata dia punya kapal terbang, Ana kata dia punya kapal terbang bentuk depan dia panjang, runcing kan. Boleh baca kat situ. Ana pula kata, Melia pula kata, ya Ana, kenapa kamu hasilkan kapal terbang bentuk macam tu? Dia kata kan. Ana pun cakap lah, bentuk ni dapat kurangkan daya rintangan angin. Dia kata dengan depan dia tajam, nanti rintangan angin yang lawan tu kurang. Yang Melia pula dia kata, tapi saiz kapal terbang kita bezalah. Yang si Melia ni kenapa beza? Sebab dia buat kapal terbang dengan sayap yang lagi besar. Kan? Jadi dia kata, kenapa? Cuba teka, apa tujuan saya hasilkan macam tu? Mungkin sebab bagi pendapat kita, bila ditanya tu maksudnya disuruh ramalkan ataupun disuruh membuat inferen lah kan. Dia buat inferen ataupun meramal lah, salah satu. Kalau dia kata dengan sayap yang besar, maka dia boleh terbang lebih lama. Itu adalah ramalan kan. Mereka seterusnya berbincang tentang cara melipat kapal terbang kertas masing-masing. Ana pun tunjuk cara lipat kertas dia. Dalam buku ni dia ada tunjuk cara lipat kertas yang dibawa oleh Ana. Okey, pada muka surat 2 ni. Jadi dekat sini ditunjuklah cara Ana lipat dan akhirnya terhasillah kapal terbang yang telah disiapkan. Okey, ini anda pun boleh buat di rumah ataupun masa di sekolah nanti boleh buat. Okey. Kemudian dia jumpa pula dengan si Ravi tu, si Melia ni kan. Wah, sungguh menarik bahagian hadapan kapal terbang kertas kamu. Kenapa bentuk dia macam tu? Dia kata kan. Si Ravi pun kata, bentuk ni dapat menambah jisim pada bahagian hadapan supaya lebih stabil dan terbang lebih jauh. Begini cara saya lipat. Maksudnya dia kata, dia nak buat bentuk depan dia macam tu. Supaya jisim dia, maksudnya berat dia bertambah kat depan, nanti dia boleh baling jauh. Dia maksudnya pada pendapat dia,
dengan disim yang berat di depan, dia boleh pergi lebih jauh. Tadi yang si Ana tadi dia kata rintangan angin kurang kalau tirus. Yang si Melia pula kata tadi dia buat sayap. Bila sayap lebih besar mungkin terbang lebih lama. Ketiga-tiganya mempunyai pandangan berbeza dan idea berbeza. Mana yang betul, mana yang salah, macam mana kita nak tahu? Kan? Itulah cara kita berfikir dalam sains. Okay? Jadi ini adalah cara Ravi melipat kapal terbang kertas dia. Ditunjuk kat sini. Awak pun kalau anda semua nak cuba buat, boleh semak dengan sini ataupun buku anda sendiri. Okay? Cubalah buat. Ni hasil dia. Di depan dia tu, dia ada berat sikit. Kalau macam Ana tadi tiruskan, dia punya depan dia beratkan bahagian depan dengan lipatan yang lebih. Kemudian seorang lagi ni, lihat kapal terbang kertas saya juga sudah siap. Hebat! Saya ramalkan kapal terbang kertas awak dapat terbang lebih jauh kerana saiz sayapnya lebih besar. Nampak Ana kata, saiz sayapnya lebih besar. Sebab dia tengok sayap si Chan ni, sayap dia lagi besar. Jadi pelbagai-bagai idea yang keluar oleh mereka hanya kerana nak cipta kapal terbang kertas. Nampak tak? Dari 3 muka surat yang kita dah baca ni menunjukkan bahawa mereka mempunyai pelbagai idea. Okay, setiap murid telah berjaya menghasilkan kapal terbang kertas masing-masing. Amelia dengan Ana kata, saya perhatikan ada pelbagai bentuk kapal terbang kertas. Ya Amelia, walaupun terdapat pelbagai bentuk, nampaknya setiap kapal terbang kertas ini ada persamaan. Tengok kan, sama, iaitu hujung dia berbentuk tirus. Kan? Maksudnya, perbezaannya pula terletak pada saiz sayap. Masa dia dah buat siap kawan-kawan dia punya, dia tengok, hujung dia rupanya tirus semuanya. Okay, walaupun yang tadi berat kat depan, tapi dia tetap hujung dia tu tajam lah. Kan? Kemudian pada hari berikutnya, Cikgu Zaki meminta semua murid tahun 5 Zamrud bawa kapal terbang kertas yang dah disiapkan hari itu. Berkumpul di dewan tertutup kat sekolah. Dia kata mereka akan melancarkan kapal terbang kertas yang dihasilkan. Masing-masing punya. Okay? Kemudian tapi, Cikgu Zaki ni dia ada ayat dia sendiri. Dia kata, saya harap semua murid telah bersedia. Pastikan tiada yang menggunakan kertas selain yang telah saya berikan. Dia kata, okey, hari ni kita buat tapi kertas yang saya bagi je. Maksudnya dia nak malarkan. Dia nak tetapkan kertas tu. Okey. Tu si Ravi tanya, kenapa kita perlu menggunakan kertas yang sama, cikgu? Cikgu pun jawab, setiap kertas yang diberikan kepada kamu itu merupakan jenis kertas yang sama. Oleh itu, saiz dan ketebalannya juga sama. Jadi bila kertas yang sama, saiz tebal kertas tu pun sama lah kan. Jenis, saiz dan ketebalan ialah pemberi ubah dimalarkan untuk mendapatkan keputusan yang adil. Maksudnya cikgu tu dia tak nak kertas yang berbeza tu mempengaruhi keputusan. Dia tak nak kaji pasal kertas, dia nak kertas semua sama. Okay, supaya dapat result yang tepat lah. Jadi dimalarkan jenis kertas itu. Kemudian pada muka surat ke seterusnya, cikgu, bagaimanakah kita hendak melancarkan kapal terbang kertas ini supaya dapat terbang lebih jauh? Ana dah mula tanya dah. Tu dia kata, bagus soalan kamu Ana. Baiklah, lepas pertandingan ni, kita jalankan siasatan untuk menguji cara yang berlainan untuk melancarkan kapal terbang kertas. Ada persoalan di situ. Macam mana ataupun bagaimanakah saiz dan ketebalan kertas mempengaruhi jarak kapal terbang kertas? Uji dan bincangkan saiz dan ketebalan kertas. Tadi dia dah malarkan. Kan? Maksudnya cikgu tadi dia dah malarkan saiz dan ketebalan kertas. Tapi dekat persoalan ni dia tanya, habis kalau saiz kertas tu tak sama, boleh mempengaruhi ke? Boleh tak mempengaruhi? Mestilah kan, kalau kertas tu nipis, mungkin lebih jauh atau lebih dekat. Ataupun kalau kertas tu lagi tebal, mungkin lebih jauh sebab dia lagi jisim dia lagi berat. Sebab itu cikgu dia nak semua kertas sama. Jadi dia memang akan mempengaruhi jarak kapal terbang kertas itu. Okey. Seterusnya, bagaimana kemahiran proses sains membantu murid tahun 5 Zamrud tu nak selesaikan masalah? Mari kita ikuti sambungan kisah mereka menjalankan penyiasatan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi jarak terbang kapal terbang kertas yang telah dihasilkan. Cikgu dia pun kata, murid-murid, gunakan kertas yang saya berikan saja. Kita akan gunakan cara lipatan kapal terbang kertas Ana supaya bentuk semua kapal terbang sama. Maksudnya cara lipatan pun cikgu tu malarkan, tak bagi orang lain buat benda lain. Dah lah jenis kertas yang sama. Lepas tu cara lipatan kertas pun ikut cara Ana, semua kena sama. Dan kita juga akan melakukan sedikit pengubahsuaian pada kapal terbang kertas untuk aktiviti ini. Maksudnya akhirnya cikgu tu dah buat pilihan, dia nak okey kita pakai Ana punya. Sukalah Ana. Dia kata baik cikgu. Kan?
Maka terhasillah satu uji kaji. Rupa-rupanya cikgu dia ni nak buat pertandingan ni dengan cara semua sama dimalarkan, tapi dia nak bezakan dari segi apa. Kita tengok kat sini. Tengok tujuan. Ayat tujuan mesti mengkaji hubungan antara PM dengan PB kan. Ingat kita dah belajar pada tahun sebelum ni. Jadi tujuan mengkaji hubungan antara PM dia, iaitu yang manipulasi, yang kita tak tahu apa yang cikgu ni tadi nak bezakan dengan yang lain. Panjang gelang getah yang ditarik. Oh, rupanya cikgu dia ni nak letak gelang getah kat depan. Dengan jarak terbang kapal terbang kertas. Jadi PB dia jarak terbang lah. Kita nak tengok kapal terbang tu pergi terbang lebih jauh ke tidak. Jadi PM dia adalah panjang gelang getah yang ditarik. PB dia adalah jarak terbang kapal terbang kertas. Okey? Alat-alat dan bahan semua ada. Langkah-langkah boleh baca kat situ. Simple saja. Kemudian di stapler di bahagian hujung dengan klip kertas tu sekali. Dan yang keempat tu. Langkah keempat. Pasangkan gelang getah pada klip kertas dan pensel. Kemudian berdiri pada garisan permulaan dan tarik sampai 10 cm. Lepaskan kapal terbang kertas dan perhatikan pergerakan kapal terbang kertas itu. Okey. Kemudian jaraknya diambil daripada tempat yang dilepaskan tadi sampai tempat kapal terbang tu jatuh. Kan? Kemudian diulang pula langkah 4 dengan langkah 7 dengan menarik gelang getah sepanjang 20 dan 30 cm. Maka terhasillah langkah yang ke-9, iaitu catatan pemerhatian dalam jadual. Okey, dalam jadual ini panjang gelang getah yang ditarik 10 cm, 20 cm dan 30 cm. Okey. Jarak kapal terbang kertas cm juga di sebelah sana, di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri adalah PM, sebelah kanan adalah PB. Saya rasa semua pun dah jelas tentang itu kan. Maksudnya sekarang ni kita ubah tarikan getah itu 10 cm, 20 cm dan 30 cm. Makin lama makin panjang. Jadi di bawah ni ada soalan. Mari kita cuba jawab sama-sama. Okey. A. Nyatakan pemerhatian kamu jika gelang getah yang ditarik sepanjang 30 cm. Agak-agak lah kan. Kalau gelang getah tadi ni kita tarik 30 cm, adakah dia lagi jauh ataupun tidak? Pemerhatian maksudnya apa yang kita nampak. Ingat, pemerhatian kita guna 5 deria. Deria kita boleh guna, tapi untuk dalam aktiviti ini kita guna pemerhatian mata lah, penglihatan kan. Kita boleh nampak jelas. Jadi berdasarkan logiknya lah, kalau kita tahu kalau kita tarik lebih jauh, maka jaraknya mestilah lebih jauh. Jadi boleh tulis kat situ, jawapan A adalah jarak kapal terbang kertas lebih jauh. Okey. Berikan inferen. B. Inferen maksudnya sebab daripada pemerhatian. Kenapa awak kata jarak kapal terbang kertas lebih jauh? Kita kena tengok getah. Getah tu adalah berkaitan dengan daya. Kan, daya apa? Daya regangan kan. Jadi kita tengok daya yang diberikan tu lebih kuat. Kita boleh tulis kat situ. Kerana daya yang diberikan lebih banyak berbanding 20 cm dan 30 cm. Ingat, inferen mula dengan kerana. Okey. Kerana daya yang diberikan lebih banyak ataupun lebih kuat berbanding 20 cm dan 10 cm. Kemudian C. Berdasarkan penyiasatan ini, kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu PB. Senang saja, yang di dalam jadual belah kiri, panjang gelang getah yang ditarik dalam kurungan cm. Dan bergerak balas, tadi PM kan, dimanipulasikan PM dan bergerak balas PB, iaitu yang di sebelah kanan, jarak terbang kapal terbang kertas dalam kurungan cm. Tolong tulis penuh dua-dua ayat ni. Dan yang dimalarkan adalah apa? Yang dimalarkan tadilah jenis kertas yang sama, ataupun jisim kertas, ataupun saiz kertas. Okey? Jadi maksudnya semua sama, ataupun bentuk kertas, bentuk kapal terbang pun sama. Jadi dimalarkan ni banyaklah. Okey? D. Apakah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ni? Hubungan. Bila kita nampak soalan hubungan, kita garis perkataan hubungan dan kita tulis kat situ. Hubungannya semakin panjang. Mesti ayat hubungan semakin ingat. Semakin panjang gelang getah yang ditarik dalam kurungan cm, okay, semakin jauh jarak kapal terbang kertas
jarak terbang kapal terbang kertas. Saya ulang, semakin panjang gelang getah yang ditarik, semakin jauh jarak terbang kapal terbang kertas. Ataupun kalau nak buat yang terbalik, boleh juga. Semakin pendek gelang getah ditarik, semakin pendek jarak terbang kapal terbang kertas. Boleh dapat Okey. Kemudian soalan seterusnya, berikan definisi secara operasi DSO, jarak terbang kapal terbang kertas. Maksudnya dia nak awak faham apakah yang dikatakan jarak terbang kapal terbang kertas. Macam ni kita nak kira dia. Kita ukur daripada tempat dia berlepas sampai tempat dia jatuh, kan? Jadi nak jawab soalan DSO ni, kita mesti mulakan dengan ayat ini. Jarak terbang kapal terbang kertas adalah, ataupun jarak terbang kapal terbang kertas ialah apa? Jarak dari mula dilepaskan ke tempat kapal terbang itu jatuh. Jarak ataupun ukuran, senang kata ukuran jarak yang dilalui oleh kapal terbang dari dilepaskan sehingga jatuh. Kalau saya jawabnya itulah. Okey. Kemudian nyatakan kesimpulan untuk penyiasatan yang telah dijalankan. Jadi kesimpulan, kalau dengan saya, senangnya kita salin balik semula ayat hubungan di jawapan D, iaitu semakin panjang gelang getah yang ditarik, semakin jauh jarak terbang kapal terbang kertas. Okey, boleh dapat Okey, jadi untuk hari ini kita lihat muka surat 7 akhirnya cikgu dia ada tanya, bagaimanakah kemahiran proses sains digunakan dalam situasi ini? Perihalkan. Jadi ini kita cuma bincang sajalah. Jadi sepanjang tadi kita buat yang dalam kotak kuning ni, jawapan ni, ini semua adalah antara beberapa kemahiran proses sains daripada kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains. Pemerhatian, inferen, mengawal pembuli ubah, hubungan dan sebagainya. Okey, jadi untuk hari ini sampai situ dulu. Sekian, terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi dengan muka surat seterusnya.